Okay, hai. Assalamualaikum Farhani. Waalaikumsalam. Ya, saya. Nama semanis tuan ya. Saya sebelum ni saya dengar nama Farhani. Farhani manisnya nama ni. So saya dah agak dah memang memiliki raut wajah yang manis. Kenalah dengan tuan dia. Terima So kasih, Cik. sama-sama. So Farhani apa khabar? Sihat ke hari ni? Alhamdulillah, sihat. Dah makan malam dah? Dah dinner dah? Dah makan dah tadi dalam pukul 6 macam tu. Oh, okey. So, sebelum tu saya nak minta maaf lah sebab saya terpaksa deal sesi ini malam sebab malam baru saya free. Tak Ah, apa, saya pun malam free. itulah. Hmm. So, jadinya saya perkenalkan diri saya dulu ya sebelum kita borak lebih panjang lagi, sebelum kita share Boleh. everything, saya kenalkan diri saya dululah. Okey, so nama saya Nuzu Syazana, nama penuh saya Nuzu Syazana binti Muhammad Yusri. Boleh panggil saya Nuzu je. So kita boleh tak ada gap lah antara kita. So kita just nice macam kawan-kawan je. Okay, so boleh panggil saya Nuzu. Saya asal Kemaman, Terengganu. Dan kalau saya terkeluar logat saya, Farhani boleh bagi tahu saya. Tak apa. Sebab logat saya ni pekat juga kadang tu. Boleh nampak Apa lah. tanya? Okay. Okay. Okay, so macam mana dengan Farhani? Boleh saya tahu Okey. sedikit tentang Farah? Saya berasal daripada Perlis. Anak kedua daripada tiga beradik. So, saya merupakan anak perempuan, satu-satunya anak perempuan dalam family saya. Jadi, Anak tu perempuan. betul. Dia mesti manja dengan mak ni. Manja tu tak ada lah sangat. Tapi orang cakap boleh kata kamcing lah. Kamcing, betul sebab awak seorang perempuan, tempat nak sharing-sharing cerita kan. Betul. So, dua atas tu abang. Dua-dua dah kahwin. Sepatutnya saya ada yang abang sulung tu dah kahwin. Tapi abang yang nombor 2 tu dia meninggal. Dia meninggal selepas lahir. Macam tu lah. Dia sempat hidup berapa minit je. So sekarang dua beradik je lah. Ada adik lelaki. Tiga 1, beradik. 2, 3. Okay. Kira saya ni 2 ganti lah. Okay. Jadi mesti kalau macam seorang perempuan mesti ada panggilan manja, nama samaran ke apa ke. So apa yang boleh saya panggil Farhani malam ni, sebab kalau panggil nama penuh macam awkward sangat kan, macam tak rasa macam kawan-kawan. So ada tak nama samaran saya boleh panggil Farhani? Nama kawan-kawan biasa panggil ke? Selalunya kawan saya panggil Porah lah. Porah ni masih unik sikit. Porah, unik. Saya first time saya dengar nama Porah ni. Boleh Porah share sebab di sebalik nama Porah tu? Porah tu berasal daripada perkataan Farah sendiri. So dulu waktu sekolah menengah ramai kawan-kawan yang nama Farah. So adalah student sini pun ada juga yang ramai nama Farah. So start daripada situ kak angkat ni dia start panggil Porah. Start daripada dia lah bermulanya panggilan Porah tu. Ya betul. Sampailah masuk U. Sampai sekarang orang panggil Porah. Maknanya stick dengan nama Porah tu. Betul. Menarik sebab saya tak pernah dengar nama Porah. Jujur saya kata ni first time saya dengar Porah. Unik. Walaupun saya rasa nama saya dah unik, Nuzul Syazana. Rasa macam dah unik dah nama aku ni, tapi ada lagi yang unik sebenarnya. Okay. So nice to meet you. Sekarang ni tadi Porah ada cakap Porah kawan dekat universiti pun panggil Porah kan. So sekarang ni student lah. Masih student. Masih student. So sekarang online ke macam mana? Memandangkan sekarang COVID pun kes dah orang cakap meningkat kan. Hari ni 13K dah terkejut saya tadi. Betul lah. Kesian lah juga dekat frontliner apa semua tu. So ODL lah untuk SEM ni separuh SEM. Separuh SEM? Kenapa tu separuh SEM? Sebab separuh lagi di college. Sempatlah masuk college?
Alhamdulillah sempatlah juga orang cakap merasai Oh. kenangan-kenangan, memori dengan kawan-kawan. So dia kenapa tak balik tu? Porah sendiri tak nak balik ke macam mana? Sebab KPT dah keluar keputusan untuk nak cancel. Sepatutnya balik tapi dah keluar keputusan kalau tak jadi balik. Sebenarnya ada juga yang member yang dah sampai dekat sana. So macam kesian juga kan. Tapi nak buat macam mana kan. Okay. So macam mana progress online learning dekat rumah? Okay tak? Environment study tu okay ke? Line okay ke? Setakat sekarang kalau cakap pasal line internet tu okey lah, tak ada masalah. Cuma environment pun okey, mak pun faham. Time dia tengah masak, kita cakap lah, oh kita ada kelas. So dia faham lah, okey time ni anak aku ada kelas, so dia tak akan kacau. So Alhamdulillah lah, memahami. Alhamdulillah, sebab ada setengah tu ada parents yang tak faham kalau student cakap ada kerja ke apa ke, dia orang mesti cakap malas nak tolong lah tu. Biasa berlaku tekanan dalam pelajar-pelajar universiti yang online learning lah. Macam kita dengar 2-3 hari ni ada isu pasal 2 orang student IPTA dekat Malaysia ni kan, yang meninggal sebab pembuluh darah pecah tu sebab tekanan. Okay, so saya harap urusan Farhan dipermudah lah untuk menamatkan semester ni. Dah final ke? Belum lagi. Hujung bulan ni, insyaAllah. Oh, hujung bulan ni final. Sekarang ni masih week 14. Okay. Sekarang masih 14. Okay, so saya nak tanya, Farhan ni pernah tak join sesi counselling ke sebelum ni? Kelompok ke, individu ke? Saya pernah join sesi kaunseling kelompok dengan student master. Untuk sesi individu ni tak pernah lagi lah. Oh, tak pernah lagi. Tak ada kesempatan. So ni first time lah Porah join? Betul. Okay. So terima kasihlah sebab memilih saya sebagai kaunselor pertama untuk sesi kaunseling individu lah. Okay, sebelum tu boleh saya tanya kenapa Porah berani malam ni untuk buat sesi individu sedangkan sebelum ni tak pernah kan? Saya nak cari pengalaman kot sebab kalau sebelum ni dengan kaunseling kelompok kita akan dapat share masalah kita dengan kawan-kawan. Lepas tu kita pun dapat dengar masalah dari kawan-kawan kan. So kalau kaunseling individu ni mungkin lebih mendalam lagi antara kita dengan kaunselor tu. So saya rasa macam saya nak cakap apa? Mendalami lah. Privacy sikit. Korang tak dengar. Just awak dengan saya je, kaunselor klien je. Okay. So memandangkan Porah dah tahu saya, ni first time kan Porah punya sesi individu, sesi counseling individu. So saya nak brief sikit lah pasal dia punya structure dari segi masa, etika, peranan saya sebagai kaunselor, peranan Porah sebagai klien. Okay, so first saya nak kasih clear pasal masa. Jadi untuk sesi kaunseling individu, kita hanya akan mengambil masa selama 30 hingga sejam saja. Tapi seandainya dalam tempoh waktu itu Porah tak cukup masa untuk share, untuk cari penyelesaian, kita boleh sambung sesi kita ke hari yang berikutnya. Dan hari yang berikutnya tu kita ikut masa Porah. Fleksibel, tak apa. Porah cakap je bila. Kalau saya free, kita on. So clear ke pasal masa Porah? Tapi kalau macam boleh diselesaikan dalam masa 1 jam 30 ataupun 1 jam ni, kita dah boleh terus tutup lah kita punya sesi kaunseling. Okay. So yang kedua, tu yang pertama. Yang kedua saya nak terangkan pasal etika kerahsiaan, di mana etika lah yang jadi isu lah untuk orang-orang yang ada masalah tapi takut nak luah sebab dia takut apa yang dia cakap tu akan terbongkar. Okay. So kami para kaunselor terikat dengan satu etika, iaitu etika kerahsiaan, di mana apa yang klien cerita pada kami, apa yang kami bincangkan dengan klien akan kami simpan sebaiknya hanya pada masa ni saja. Maknanya kami tak akan bawa keluar, saya sendiri tak akan bawa keluar cerita tu. Tapi untuk keadaan di mana benda tu sendiri membahayakan keadaan klien.
So kami terpaksalah bawa isu tu kepada pihak yang berkuasa, third party. Contoh macam Porah ada niat nak mencederakan diri ke apa ke. So saya terpaksa bawa cerita tu keluar. Untuk pengetahuan yang berkuasa je lah. Okay. Boleh Porah? So Porah jangan bimbang, Porah boleh share apa je Porah nak share dengan saya. So setakat ni je, setakat orang kata sampai sini je cerita tu. Okay. So yang kedua, etika kerasian saya dah brief, dan yang ketiga saya nak Porah share lah apa matlamat Porah untuk dicapai dalam sesi kaunseling individu kita malam ni. Matlamat saya untuk berkongsi masalah dengan Cik Nuzu. Lepas tu mungkin kita boleh kenal antara satu sama lain sebab Cik Nuzu pun lebih kurang bayar saya je. Mungkin kita lebih orang cakap ke sesi ta'aruf lah. Untuk kenal-kenal antara Cik Nuzu dengan saya. So dua je matlamat Porah nak capai malam ni. Okay Porah. Untuk luahkan segala perasaan. Okay. Sebelum tu saya ada maklum tak tadi yang saya terpaksa buat malam sebab siang hari saya tak free. So sebelum tu saya nak minta maaf lah dekat Porah. Saya nak minta maaf dekat Porah. Saya terpaksa buat malam sebab malam ni je saya free dan Porah pun dah bersetuju, so kita proceed je lah kan. Tak apa kan? Okay. Tak apa. Saya pun faham. Alright. So kenal pun sudah, structure pun sudah, jadi so kita connect lah untuk capai matlamat pertama Porah tu, iaitu untuk share masalah Porah, di mana kemungkinan apabila Porah share dengan saya, hilanglah sedikit beban tu dan kita pun bolehlah berbincang macam mana nak selesaikan masalah tu. Okay, so Porah boleh cerita everything dekat saya. Jangan sorok-sorok. Ingat tadi saya ada pesan, saya terikat dengan etika kerahsiaan. Cerita malam ni sampai malam ni je. Porah boleh mulakan. Okay. Boleh saya mulakan ke? Boleh. Kejap. Malam ni, ya? Saya nampak macam Porah tak berapa selesa je. Kenapa ya? Ada orang ke kat sekeliling tu? Tak, bukan. Sebenarnya ada binatang kecil. Kawasan saya duduk kawasan Bentang. Saya nampak riak wajah Porah macam ada terganggu cekut lah kan. Duduk dalam aircon ke, sejuk ke. So Porah sekarang selesa kan? Selesa je. Cuma binatang kecil ni. Okay. So halau dia dulu. Jangan bagi dia ganggu nak bercerita. Okay dah. Porah boleh mulakan sekarang. Untuk sesi malam ni, saya nak share pasal trust issue lah. Isu percayaan. Di mana benda ni saya rasa macam semua orang patut ada lah. Common sense. Trust issue tu orang kena ada. Like macam saya ada satu kisah ni. Saya nak share lah. Kat sini. Boleh kan? Dulu waktu saya form 6. Saya ambil SCPM. Betul lah, form 6 ambil SCPM kan. Masa saya ada seorang kawan ni. Dia deskmate saya lah. So dia ni, saya akan cerita masalah saya dekat dia. Masalah pasal perasaan saya ke, saya suka dekat kawan ni ke, saya akan cerita dekat dia. So bila satu hari ni saya dapat tahu yang dia buat benda yang saya tak suka, yang buat saya geram, saya marah belakang saya. Benda ni berlaku sebelum saya nak ambil STPM. So maybe saya rasa dia nak concern pasal saya, tapi concern dia tu lebih kepada cara yang salah. Faham tak? So dia nampak saya macam down, macam orang cakap tengah stres lah kan. Yelah saya stres waktu tu, ada lagi masalah lain-lain macam contoh nak ambil exam kan, SCP, nak kena study. So disebabkan saya share masalah saya pasal perasaan saya yang saya suka, contoh saya suka lelaki ni kan. So saya ada masalah dengan lelaki tu, saya share dekat dia. Jadi kawan saya ni fikir macam, oh saya ni ada masalah dengan lelaki ni je. Maksudnya saya tak ada masalah lain yang membuatkan saya down waktu tu. So dia ambil keputusan,
dia message lelaki tu tanpa pengetahuan saya. Allah. So saya terkejut lah bila saya dapat tahu ni. Benda tu dia bagi tahu sebelum saya nak confess dekat lelaki tu. So dia bagi tahu saya lebih baik hang tak payah confess. Sebab dia kata lelaki tu macam mau tak mau je. Lepas tu dia tunjuk lah screenshot chat dia dengan lelaki tu. And malam tu saya menangis, saya teriak. Bercampur bau perasaan saya waktu tu. Saya geram, saya marah. Saya marah dekat dua-dua belah pihak. Kawan saya dengan lelaki tu. So saya cakap dekat dia, aku down stress ni bukan sebab lelaki tu je. Aku ada masalah lain sekali. Aku ada masalah belajar sekali. Maybe benda tu kot yang dia rasa macam, lelaki ni dah buat kawan aku stress macam ni. So dia ambil langkah untuk message lelaki tu. Tapi sebenarnya bukannya pasal lelaki tu je saya macam stress down kan. So saya tanya dia, dia ambil nombor telefon lelaki tu daripada siapa kan. Sebab kalau dia minta dekat saya memang saya takkan bagi. Sebab tu macam dah orang cakap apa? Privacy. Ambil privacy kita. Kenapa nak sibuk nak message orang yang tak kenal pun, padahal dia kawan dengan saya je. So saya tanya dia ambil dari mana nombor ni. Dia cakap dia ambil daripada kak angkat saya sendiri. Kak angkat saya tu kawan kepada lelaki tu lah. So kak angkat saya ni just bagi je lah nombor lelaki tu dekat dia. Dia tak fikir apalah kan. Tak fikir benda yang buruk lah kan. So tak apalah, saya WhatsApp lelaki tu lah. Saya tanya dia, betul ke si A ni WhatsApp dia? Lepas tu cakap betul. Lepas tu waktu tu saya tengah emosi, saya tengah marah. Saya marah lelaki tu. Saya cakap okey tak apa, lepas ni tak contact lah. Kalau macam hang layan aku macam terpaksa je kan. Macam tak ada lah saya nak macam attention 24 jam. Tapi sekurangnya bagilah cakap masa kan. So tak apalah. Saya block lelaki tu. And then 2-3 hari lepas tu saya fikir, kenapa kawan saya ni sibuk-sibuk nak WhatsApp lelaki tu? Hang suka dia ke macam mana? Saya mula fikir yang negatif. So saya adalah share dengan betul. So saya adalah share dengan kawan saya ni, tanya pasal benda ni. So dia macam pelik lah, kenapa kawan saya tu nak ambil pot sibuk pasal live saya sendiri. Padahal dia ada live dia sendiri. So bila benda ni jadi, saya rasa macam, aku cerita kat hang, aku share kat hang sebab aku nak meluahkan, bukan nak suruh hang pi message lelaki tu ke, pi buat benda-benda yang aku tak suruh pun. So memang, ya Allah, memang geram. Memang saya teriak seburokin lah. So lama jugalah saya tak contact kawan saya tu. Lepas tu tiba-tiba dia masuk U sama dengan saya. Satu U. So saya macam terkejut jugalah sebab benda ni saya tahu daripada kak angkat saya tu. Dia cakap mohon bersabar lah sebab nak jumpa dia kat sana kan. So saya macam okay, tak apalah. Sebab orang yang murah dah sakit hati kan. Tiba-tiba dah mesti sekali. Lepas tu kawan saya tu sebelum nak masuk, sebelum nak sambung belajar tu, dia WhatsApp saya, kawan saya tu. Dia cakap, weh kita ni ada apa masalah? Saya macam, weh takkan tak sedar apa masalah hang? Apa salah hang kat aku? Lepas tu saya pun macam malas macam nak panjangkan cerita. Jadi saya cakap dekat dia, tak ada masalah apa pun, cuma aku tak kontak hang lama je pun, macam tu. Lepas tu dia kata, oh ya ke? Okey kalau macam ni kita kosong-kosong lah. Lepas tu saya pun macam, tak apa kita kosong-kosong. Lepas tu bila dah masuk belajar ni, memang kena jumpa dia lah kan. Sebab dia lah satu sekolah dengan dia. Lepas tu ramai member pun dapat U yang sama. So memang jumpa dia lah. So jumpa tu kawan balik macam biasa. Cuma kali ni kita kawan, kita tak share macam benda-benda privacy macam tu. Kita just limit. Sebab jadi ingatkan benda ni jadi dekat saya je. Rupanya jadi dekat kawan lain sama. Ada satu kes ni kawan dia jugalah, kawan sekolah lama dia. Sebelum dia masuk STPM tu. So sebelum dia masuk STPM tu, dia sekolah lain sebenarnya.
Jadi kawan satu sekolah dia tu, mak dia meninggal. And dia tak ceritalah penyakit yang mak dia hadap tu. So kawan dia tu just cerita dekat orang yang terdekat je. Maksudnya dia bukan kawan yang terdekat lah. So dia ni sampai tahap dia nak ambil tahu pasal penyakit apa yang mak dia ada sampai mak dia meninggal. Mak kawan dia meninggal tu, dia sampai call jiran kot rasanya. Macam terlalu, orang cakap terlalu menjaga tepi kain. Tapi concern dia tu menyebabkan orang tak selesa. Betul. Saya faham. Lepas tu adalah juga dengar cerita pasal benda-benda yang negatif pasal dia. So kita macam kawan je lah. Sebab dia ni tak amai kawan. So kita kawan je, cuma benda-benda yang macam privacy apa tu kita elakkan lah. Elakkan So bercerita dengan dia. Betul. So yang tu je lah isu. Jadi isu Porah yang dia tu sejenis yang tak boleh simpan rahsia. So Porah cubalah elak daripada berkongsi cerita dengan dia. Betul. Jadi berdasarkan apa yang Porah cerita tu, saya dapat simpulkan lah, Porah ni masih lagi baik dengan dia atas sebab kesian. Betul ke? Lebih kurang macam tu lah, sebab dia ni tak banyak kawan sangat. So kita kawan je lah dengan dia. Okay. So adakah sekarang ni Porah terganggu dengan dia ke apa ke? Ataupun Porah masih tak boleh lupakan apa yang dia dah buat dekat Porah ke? Masih tak boleh lupakan apa yang dia dah buat sebab sebab benda yang dia screenshot tunjuk tu, chat antara dia dengan lelaki tu, dia tak tunjuk full. So saya macam tertanya-tanya lah, hang chat apa dengan dia sebenarnya? Tunjuklah daripada awal sampai habis sebab aku nak tahu. So tapi dia tunjuk sekerat je apa yang lelaki tu cakap. Dia tak tunjuk apa yang dia tanya. Betul. So saya tanyalah balik lelaki tu. So lelaki tu pun kadang-kadang buat saya geram juga. Lelaki tu just cakap, tanyalah apa, saya beri contoh nama dia Nabila. Tanyalah Nabila tu. Nabila kan kawan Farah. So saya macam geramnya diorang ni. So sampai ke sudah saya tak tahu apa yang dia persembang. Benda tu kot yang membuatkan sekarang Porah tak tahu apa yang sebenarnya. Porah just tahu Porah tu bagi tahu lelaki tu. Tu je. Ya, betul. So mungkin benda tu yang menyebabkan tak boleh nak lupa kot peristiwa tu. Masa terngiang-ngiang. Rasa dikhianati kawan sendiri. Betul. Saya faham keadaan tu. Maknanya aku nak share dekat hang, kenapa hang pergi share dekat orang lain dan orang tu orang yang terdekat dengan aku. Lepas tu lagi geram ni. Orang tu pula tak nak, lelaki tu pula tak nak bagi tahu Porah apa yang dia duk sembang dua tu. Sedangkan lelaki tu boleh cakap rapat jugalah dengan Porah kan? Okay, so Porah ada mention tadi semasa kongsikan benda tu kan? So masa kongsi tu, apa yang Porah buat untuk cope dengan keadaan tu? Sedangkan dia tu deskmate. So macam mana Porah teruskan pergi kelas? Tak sakit hati ke macam mana? Macam mana Porah kuatkan diri masa tu? Kena hadap jugalah benda ni. Anggap je macam tak ada apa-apa berlaku. Sebab waktu tu rasa macam benda tu tak penting lagi. Tapi bila dah habis CPM, baru nak fikir. Faham tak? So sebab time sebelum nak exam kan mestilah kalut dengan benda-benda study apa semua ni. So tak ada nak fikir pasal benda tu. So bila dah lepas CPM ni kita dapat cerita daripada kawan lain sama, barulah kita fikir, oh dia ni macam ni. Baru ada awareness pasal benda trust issue ni. Sebab yelah baru first time terjadi kan. So macam terkejut jugalah. So sekarang Porah masih berhubung dengan dia ke? Masih kawan? Kalau macam ada time gathering ke, dia akan ada lah. Tak pernah jumpa dah. Tak pernah jumpa dah. Last jumpa dekat you lah. Last jumpa dekat you lah. So Porah pun bukanlah
kena berlakon depan dia buat-buat macam mesra, bukanlah. Tak ada lah. Kita kawan macam biasa je. As long tak ada istilah gaduh je. Betul. Tapi Porah Apa masih lagi lah. Apa dia Ya. Porah? Tak apa, Porah teruskan. Satu lagi? Cuma saya tak tunjuk lah benda-benda privacy saya dekat. Contohlah saya save. Saya still lagi save nombor dia dalam phone. Tapi status semua apa tu saya tak bagi dia tengok. So memang betul-betul aware lah. Betul. So tindakan Porah tu dah bagus lah sebenarnya. Lah. Dan kalau saya dengar cerita Porah tadi boleh coping dengan Desmond. Sedangkan Porah dah tahu dia buat apa belakang Porah. Kan? Apa yang Porah cerita dekat dia, dicerita balik dekat lelaki tu. So Porah dah ada macam satu, orang kata macam mana, satu daya pertahanan lah dalam diri tu. Macam tak apa, aku buat-buat macam tak ada apa yang berlaku je. So itu Porah dah bagus lah sebenarnya. So daripada dah bagus, cuma tak boleh lupa je apa yang dia buat tu. Betul. Kita boleh nak adab tapi tak boleh nak lupa apa yang dia buat. Betul. Jadi kemungkinan adakah apa yang dibuat kat Porah tu memberi kesan kepada Porah dan orang lain? Contoh macam Porah dah tak percaya siapa-siapa dah lepas pada kejadian tu. Ada macam tu tak? Tak percaya siapa-siapa tu tak ada lah. Cuma kita tengok orang tu macam mana. Kalau dia ni macam kita dah belajar kan benda-benda yang macam kita kan kita belajar pasal, kalau macam saya ni saya ambil counselling juga. So saya belajar lah pasal etika kerahsiaan apa semua tu. Lepas tu member-member pun budak counselling. So mereka pun dah belajar pasal etika kerahsiaan. So jadi macam okay, benda ni aku boleh share lah. Macam kawan rapat ke, tak kisahlah. Sebab masing-masing dah ada pasal awareness tentang etika kerahsiaan apa semua tu. Takkanlah dia pun nak share dekat orang lain kan. Tapi masih lagi benda-benda privacy tu setengah orang lah, certain people. So daripada situ Porah belajar lah. Ada something yang kita boleh share, ada something yang kita tak boleh share. Betul. So benda-benda yang lepas tu tak affected lah untuk Porah. Maknanya Porah masih percayakan kawan-kawan lain. Macam tu lah. So jadi sekarang ni Porah just tak boleh nak lupa apa yang dia buat. Mungkin sebab Porah ada unfinished business. Sebab Porah tak marah dia. Okay, Porah, boleh saya minta izin kejap? Laptop saya, boleh. Saya nak charge laptop kejap ya? Ya, boleh. Okay, kejap ya, kejap je. Okay. Dekat mana kita tadi Porah? Dekat unfinished business. Pasal kawan. Unfinished business. Unfinished business. Okay. So saya daripada cerita Porah ni saya boleh rumuskan lah yang Porah ni bukanlah tak percaya orang selepas daripada Porah terkena lah dengan kawan tu. Bukanlah tak percaya, cuma masih ada sisa-sisa nak marah dia. Mungkin sebab Porah ada unfinished business, Porah tak marah dia. Betul tak? Porah tak marah dia, Porah tak luahkan apa isi hati Porah. Porah kata Porah teriak, dah pekat dah tu Perlis. Saya boleh belajar bahasa Perlis yang malam ni. Teriak Teriak. Kalau Terengganu kita panggil nalok. Nalok tu Boleh. macam heartbroken gila lah. So Porah teriak seorang diri. Porah tak luahkan apa yang Porah rasa kat dia tu. So that bila Porah masuk EU ke, bila Porah sampai sekarang pun Porah just macam abaikan. Tapi sebenarnya benda tu masih ada dalam diri Porah sebenarnya. Tak terluah. So macam mana, boleh saya tahu, macam mana Porah boleh buat keputusan untuk terima dia balik sedangkan apa yang dia dah buat Porah macam tu? Benda ni cakap adalah apa,
macam kita tahu kita boleh maafkan orang tu tapi kita tak boleh lupakan. So macam Pora dah maafkan dia dah lah sebab benda tu pun kita dah tahu dia tu macam mana kan. Daripada cerita kawan-kawan dia. So kita tahu dia ni macam mana. So macam Pora pun tak nak cakap apa sebab benda tu pun dah jadi. So Pora just maafkan dia tapi memang tak boleh lupakan lah. So memang benda tu memang Pora kena hadap juga. Itulah cara Pora untuk terima dia balik. Okay. Langkah awak tu dah bagus lah sebenarnya, tapi ada satu benda lagi yang tersekat dekat dalam diri Porah tu, iaitu tak lepas nak marah dia. Okay. Kalau diberi peluang lah Porah boleh marah dia, apa yang Porah nak cakap dekat dia? Porah boleh buka malam ni. Kalau nak saya tutup kamera pun boleh. Kalau Porah segan lah. Porah bayangkan dekat tepi Porah tu ada dia. Porah just buat macam situation tu ada di dan Porah luah lah apa yang Porah nak luah. Yang Porah tak sempat nak luah sebelum ni. Okay. Marah je. Okay, saya mula. Boleh. Okay, aku cakap aku hang lah boleh? Boleh. Nak guna nama Nabila tadi pun boleh. Okay. Okay, aku dah share kat hang pasal benda ni, pasal perasaan aku semua tu. Tapi kenapa hang sampai hati sampai nak mesej kawan tu? Sedangkan hang boleh tanya dekat aku sendiri. Kenapa hang sanggup nak mesej lelaki tu? Sedangkan lelaki tu bukan kawan hang. Dan hang langsung tak kenal dia. Kenapa hang sanggup nak minta nombor lelaki tu dekat Kak Kila? Kak Kila tu nama samaran lah. Okay. Kenapa hang tak tunjuk screenshot penuh? Kenapa hang tunjuk sekarang je? Aku nak tahu. Sebab bila aku tanya lelaki tu pun suruh tanya hang. Tapi bila aku tanya hang asyik pun tak balik cerita. Hang cakap lelaki tu, Jis, suka aku main-main je. So, lah ni hang suka dia ke apa? Ke hang memang tak suka aku dengan lelaki tu? Hang boleh je tanya aku. Hang boleh tanya aku ada masalah apa. Bukannya sebab semata-mata aku down, aku stress time tu sebab lelaki tu. Boleh je ada masalah lain. Kenapa hang nak message dia lagi ya? Aku geram sikit lah sebab hang buat macam tu. Tapi tak apalah. Benda dah jadi. Okay, itu je. Okay, nampaklah marah tu betul-betul lepas. Porah lepas semua dah ke? Macam tadi tu? Tadi yang maknanya benda tu yang Porah nak cakap kat dia. Andainya diberi peluang lah. Cuma tak sampai lagi masa dia. Tak sampai. Oh, dah ada perancangan ke nak jumpa balik? Perancangan tu tak ada lagi. Sebab kita kan. So apa yang Porah rasa? Apa yang Porah rasa masa Porah lakonkan tadi? Yang Porah lepas tu? Apa yang Porah rasa? Rasa puas. Walaupun ini hanya lakonan semata-mata. So sekarang Porah tahu tak apa yang Porah kena buat? Tahu kena contact dia balik lah. Cerita apa yang patut kita bagi tahu. Kena clear. Cuma masa tu kita kena carilah. Betul. Porah kena cari masa yang betul. Porah kena cakap kat dia. Jangan ada unfinished business dalam diri kita tu. Tadi pun saya suruh lakonkan balik. Itu salah satu teknik lah dalam sesi kaunseling. So saya suruh lakonkan balik tu isi macam betul tak tu cara betul untuk Porah luahkan? Sebab kalau Porah pendam, adakah Porah rasa dengan memendam mampu heal? Setakat ni Porah pendam, betul? Adakah benda tu heal Porah? Benda tu mengubati? Atau just biarkan masa berlalu? Macam mana? Dia lebih kurang macam masa berlalu lah sebab Porah pun tak bagi tahu dia. Porah just share dekat online, kawan-kawan Porah yang terdekat. So macam benda tu macam orang cakap, macam Cik Nuzu cakap tadi, macam masa berlalu macam tu je. Berlalu je. Sebab kita tak betul-betul ni dengan dia. Tak betul-betul dengan tuan. Betul? Mungkin
kena contact dia sendirilah. Kena contact diri sendiri. Jadi tindakan Porah cerita dekat kawan lain itu just macam sekadar untuk melepaskan pada masa tu je. Tapi benda tu still ada dengan Porah. Still Porah pendendam. Betul. Betul tak? Untuk nak meluahkan perasaan sedih, tak adalah kita simpan seorang-seorang kan. Untuk Tapi mengurangkan. jalan sebenarnya? Ya? Tapi jalan sebenarnya apa yang Porah Kena kena jumpa buat? dengan orang tu. Kena jumpalah dengan orang tu. Kena jumpa. Okay. So bila saya dengar cerita Porah ni, saya nak share jugalah apa yang saya buat untuk saya cope dengan keadaan macam tu. Saya pun manusia biasa. Walaupun saya bakal kaunselor, tapi saya pun pernah lah ada berhadapan dengan situasi Porah tu. Tapi saya bukan trust issue lah. Saya pendam. Saya marah seseorang dan saya pendam. Saya pendam tu selama 2 tahun. 2 tahun saya pendam tu, dan orang tu tak tahu silap dia apa. Saya just marah dia, saya terasa hati dengan dia, dan saya sejenis yang bila saya marah saya tak boleh nak bagi tahu siapa-siapa kecuali orang yang saya nak marah tu. So 2 tahun saya hidup dalam unfinished business. Saya start terasa hati dengan dia tahun 2018. And then tahun 2020 baru kami jumpa balik, dan barulah saya ada masa untuk cakap dekat dia yang saya sakit hati dengan dia. Dan jujur saya cakap dekat Porah, walaupun saya pendam seorang-seorang, walaupun saya adalah share dekat kawan aku sakit hati dengan dia ni, tapi sebenarnya tak heal macam yang Porah rasa. Sebenarnya tak heal sebenarnya. Untuk hilangkan keadaan masa tu je. Untuk hilangkan masalah masa tu je. So selama 2 tahun saya tak tenang, dan bila saya jumpa dia balik tahun 2020 tu, saya buat keputusan macam mana pun aku nak cakap dengan dia. Aku nak biar dia tahu apa salah dia. Apa yang aku rasa dekat dia selama ni. Dan saya jumpa dia, saya cakap elok-elok. Tak adalah nak terbang-terbang meja makan ke apa ke, tak adalah. Kita cakap elok-elok, kita slow talk. Cakap apa yang sesakit hati semua. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya lega. 2 tahun saya pendam tu, saya tak tenang, saya tak lega. Tapi once 2020 tu, saya cakap dekat dia, saya keluarkan semua. Ya Allah, leganya. Lepas tu, saya dapat rasalah. Saya dapat rasalah sia-sianya aku pendam 2 tahun. Kalau tahu aku bagi tahu awal-awal. So sama keadaan macam Porah. Walaupun kita pendam, kita berdua saling pendam. Tapi penyelesaian terbaik adalah dengan bagi tahu dia. Macam yang Porah rasa tadi, saya suruh Porah berlakon. Porah rasa tak puas. Bila orang tu sendiri dengar. Dan walaupun jawapan tu adalah nak berteringkah lah. Kita boleh predict lah benda tu kan. Tapi at least kita puas. Kita luahkan. So Porah, macam mana lepas Porah share dengan saya? Rasa okey lah sikit. Cuma itulah kita nak berjumpa dengan dia tu ambil masa sikit sebab sekarang pun dia busy kerja. Sebab dia berhenti belajar. Oh, dia berhenti belajar. Sebab dia sakit. So terpaksa lah dia berhenti belajar. So kita pun nak kena cari masa yang selesai kan. Betul. Itulah. Porah pun sebenarnya sangat-sangat bagus. Walaupun nak marah dia, tapi tetap fikir pasal dia, tetap fikir tak boleh ni ayah dia sakit ni. Tapi itulah tindakan yang Porah sepatutnya ambil, jumpa dia, cakap dengan dia apa yang Porah terasa, cakap je semua. Macam Porah cakap tadi. InsyaAllah. Boleh Porah? Boleh. So sekarang ni pun dah, saya rasa dah hampir setengah jam ni kita. Betul. So kita mula 11.20 tadi. Okay. So boleh saya rumuskan balik apa yang kita dah bincang malam ni? Boleh Cik Nuzu. Okay. Jadi pada awal tadi saya dah sesi perkenalan, sesi borak-borak santai-santai kejap. Kita kena kenal. Saya pun dah tanya nama Porah semua kan. Okay. So saya dah structure semua. Dan Porah pun share masalah Porah. Porah trust issue dengan kawan saya. Desmate pula tu. So Porah dah share macam mana Porah cope dengan keadaan masa fonsik tu. Apa yang Porah buat, Porah tak marah dia, tapi Porah just let go. Dan perasaan tu sehingga sekarang Porah bawa
dia jadi unfinished business. Porah masih nak marah dia sebab tak lepas. Walaupun Porah ambil keputusan, kawan je lah. Sebab kesian dia tak ramai kawan. Tapi itu sebenarnya bukan penyelesaian. Porah sendiri sedar kan, benda tu tak selesaikan apa yang Porah rasa. Jadi so tadi saya dah tanya Porah adakah apa yang dia buat tu memberi kesan diri Porah terhadap orang lain, adakah Porah tak percaya orang lain. Porah jawab tak. So Porah kata atas orang lah. So maknanya Porah tak terkesan lah dengan tindakan itu. Cuma Porah memendam. Porah tak lepas. So saya dah bagi satu teknik tadi, satu aktiviti. Porah anggap ada orang. Dia insan tu, orang tu ada depan, ada tepi, adalah dekat Porah tu, dan Porah cakap dengan dia. Dan apa yang Porah katakan, Porah berasa lega. Betul? Betul. Porah rasa lega, dan Porah pun dah nampak apa yang Porah kena buat selepas ni. Porah kena jumpa dia, pilih masa yang tepat, cakap elok-elok dengan dia. Kalau nak marah pun marah je, lepaskan semua. Sebab dah lama dah kan, dah 2 tahun kan, boleh kira 2 tahun lah. Dan saya pun ada dah share pasal saya pun sama. 2 tahun. 2 tahun. 3 tahun ke? 3 tahun. 3 tahun dah masa tak boleh lupa. Terus? So, saya harap lepas ni Porah berani lah. Porah berani ajak dia berjumpa. Kalau tak berjumpa pun musim COVID kan sekarang ni kan. Try, sekarang ada try call, cakap, aku ada nak cakap something. Boleh Porah? Okay, insyaAllah. So, kita pun sekarang ni dah lewat dah. Porah pun nak beristirahat semua-semua kan. Okay, so boleh saya tanya sekali lagi apa yang Porah dapat dari sesi malam ni? Adakah matlamat Porah malam ni tercapai? Matlamat tercapai sebab saya dapat wakil kepada Cik Nuzu. Sebab yalah, saya kan seorang yang Cik Nuzu cakap tadi memendam. Jadi bila saya dah melakonkan apa yang Cik Nuzu suruh tadi, rasa macam satu kelegaan, macam 50% lah, macam lega. 50% lagi saya kena berjumpa dengan orang tu. Ya, betul. Dan matlamat yang kedua tadi Porah nak kenal saya sedikit sebanyak kan. So macam mana lepas kenal saya? Lega? Macam ada awkward ke? First time kita berjumpa? Saya seronok lah buat sesi dengan Cik Nuzu sebab Cik Nuzu ni seorang yang aktif, seorang yang ceria. Jadi saya tak ada lah rasa macam saya segan nak share something dekat Cik Nuzu. So saya rasa macam sesi ni hidup. Alhamdulillah, saya pun Cik dapat Nuzu saya yang aktif. Saya suka dengan Farhan ni. Farhan ni pun tak kekok nak cerita pasal masalah ke apa ke. Saya nampak lah Farhan ni punya willingness, punya semangat nak cerita tu. Betul-betul. Saya rela hati lah datang sesi ni. Okay, so kalau lepas ni Farah pula, Porah nak buat lagi sesi dengan saya, Porah dah boleh. Kalau anything lepas ni ada isu berbangkit ke apa ke, Porah boleh. Just contact je saya. Dan kita boleh deal masa tarikh semua. Okay, insyaAllah. Okay, Porah. So, saya rasa setakat itu sajalah sesi kita malam ni. Porah pun dah nampak dah apa yang Porah kena buat lepas ni kan? Okay, so kali itu kita jumpa next time. Kalau Porah ada something nak cerita ke, just boleh contact saya macam saya beritahu tadi. Terima kasih Porah sebab percaya saya, sudi. Percayalah saya nak luah cerita Porah malam ni. Terima kasih juga Cik Nuzu sebab sudi dengar luahan saya. Bagi teknik untuk saya lepaskan perasaan, untuk selesaikan masalah, bantu saya lah. Ya, saya pun satu kelegaan lah bagi saya lepas saya tengok wajah Porah macam, okay, aku dah tahu aku kena buat apa. Saya macam dah lega. Okay dah, aku boleh bantu orang malam ni. Alhamdulillah. So, terima kasih Cik sajalah. Nuzu. Okay, anything update tau, call saya. Okay, insyaAllah. Okay. Terima kasih Porah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam Cik Nuzu. Selamat malam.